Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Kasbahtum? Sabah al-khair. Okay, so selamat pagi. InsyaAllah pada hari ini, pada hari Isnin, InsyaAllah pada hari ini saya akan mengkongsikan sedikit, iaitu tentang berkenaan dengan hukum tajwid. Okay, so hukum tajwid kita akan belajar pada hari ini, iaitu berkenaan dengan tajuk qalqalah. Okay. Okey, qalqalah bermaksud adalah lantunan ataupun getaran suara. Okey. Saya pasti tuan-tuan dan puan biasa dengar kan tentang apa ni qalqalah ni kan. Okey. So sebentar lagi saya akan menerangkan apa itu qalqalah dan qalqalah ini terbahagi kepada berapa dan juga apakah huruf-huruf qalqalah. Okey, insya-Allah saya akan tunjukkan anda semua sebentar lagi dengan cara yang mudahlah. Okay, mudah dan simple dan juga senang kita ingat apabila kita membaca Al-Quran. Okay, insyaAllah. Okay, so saya akan terangkan berkenaan tentang hukum tajwid, iaitu qalqalah. Okay, qalqalah. Apakah yang dimaksudkan dengan qalqalah? Okay, qalqalah maksudnya adalah lantunan ataupun getaran suara lah. Okay, qalqalah terbahagi kepada 4. Okay, so kita tengok bagi pada 4. So yang pertama adalah qalqalah sughra, yakni kecil, dan yang kedua adalah qalqalah wusta, yakni sederhanalah. Okey. Yang ketiga adalah qalqalah kubra, yakni besar. Kemudian yang keempat adalah qalqalah akbar, yakni sangat besar. Okay, jadi saya akan terangkan tentang keempat-empat qalqalah ataupun pembahagian qalqalah lah. So terbagi pada 4. Okey, kita tengok kepada hurufnya. Okey. Kita tengok pada huruf dulu. Huruf qalqalah terbagi kepada 5 lah, iaitu qaf, ta, ba, jim dan juga dal. Okey, so macam mana kita nak ingat huruf yang 5 ni? Huruf qalqalah ni sangat senang So sahabat-sahabat boleh ambil lah, boleh ambil formula yang di atas ataupun yang di bawah ni. Okey, so kita ada 2. Yang pertamanya yang ni. Okey, qaf, ta, ba, jim dan juga dal. Okey, kalau dalam bahasa Arabnya qutbun jadin pun boleh juga. Okey, kalau yang paling mudah dia adalah di bawah ni lah. Okey, so formula dia adalah baju dah kotor. Okey, baju dah kotor. Yang dimaksudkan dengan baju dah kotor ni contohnya ba. Ba ni adalah huruf ba lah. Ju kemudiannya huruf jim. Okey, dah adalah huruf dal. Okey, ko kan, ko ni ko adalah qaf, huruf qaf. Tur kan, ataupun tur iaitu huruf to. Ingat yang tu. Ingat baju dah kotor, maksudnya huruf qalqalah. Okey. Kemudian kita tengok pada contoh qalqalah keempat-empat qalqalah tersebut. Okey, so yang pertama qalqalah sughra. Kita bagi pada qalqalah sughra dahulu. Okey, qalqalah sughra ni dia terjadi apabila 5 huruf qalqalah tersebut yang berada di pertengahan ayat. Okey, so dia duduk di tengah ayat. Dan juga dia tanda apa? Dia mestilah bertanda sukun, iaitu mati. Mati macam nilah. Okey, mati yang separuh. Mati separuh. Kita panggil mati separuh lah, senang Okey, maknanya dia ada tanda mati ataupun tanda sukun. Okey, so macam mana bacaan dia? Bacaan dia adalah melantunkan ataupun melantunkan suara dengan sedikit lah. Dengan secara rendah ataupun sedikit, kecil. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Okey, ataupun at'amahum. Ta tu adalah qalqalah kita panggil dia, ataupun getaran suara, ataupun lam yalid de. Okey, so kalau dal de, kalau ba be, kalau jim je, kalau ta, kalau qaf qa. Tu maksudnya qalqalah ataupun getaran. Okey, tengok pada contoh yang kedua tu qalqalah wusta. Qalqalah wusta ni terjadi apabila ia berada di hujung ayat ataupun di akhir ayat lah. Kemudian dia mesti bertanda sukun juga. Okey, so dia mesti bertanda sukun, iaitu tanda mati.
Cuma beza dengan surah tadi, dia duduk di hujung ayat ataupun dia duduk di akhir ayat lah apabila nak berhenti. Sama je bacaan dia, cuma sedikit sederhanalah bacaan qalqalah tu. Walam yulad de, kan. Yang tu adalah qalqalahnya ataupun getaran dia. Okey, seterusnya yang ketiga ni. So yang ketiga ni adalah qalqalah kubra. Okey. Qalqalah kubra ni terjadi apabila ia berada di hujung ayat. Hujung ayat, okey. Hujung ayat maknanya duduk di akhir ayat. Kemudian macam mana dia boleh terjadinya qalqalah kubra ni? Okey, dia terdapat huruf qalqalah, 5 huruf tersebut berada di hujung ayat yang berbaris. Okey, so dia berbaris, dia bukan tanda mati. Okey, macam mana dia boleh jadi qalqalah? Macam mana dia boleh jadi qalqalah? Ia okey, tengok pada di hujung ayat ni, dal ni adalah berbaris, berbaris, dia mesti berbaris. Kemudian macam mana dia boleh jadi qalqalah? Okey, setiap kita nak berhenti ayat, setiap kita nak mewakafkan ayat, mestilah huruf yang terakhir tu kita kena sukunkan, kena matikan. Apabila mati, automatik terjadinya qalqalah. Sebab apa? Sebab dia huruf dal. Iaitu huruf dal kembali kepada huruf qalqalah lah, iaitu dal. Okey. Contoh dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Okey, belakang tu dal. Allahus samad. Ni dal. So, kita matikan huruf yang terakhir iaitu dal. Matikan sebab apa? Sebab nak berhenti. Nak berhenti. Bila berhenti kena sukunkan huruf yang terakhir. Okey, itu dal di sini. Kemudian yang keempat lah, okey, yang terakhir kita tengok hukum qalqalah yang terakhir, iaitu qalqalah akbar. Qalqalah akbar ni jaranglah berlaku, bukan jarang, maksudnya ada juga contoh-contohnya dalam Quran, tetapi tidak sebanyak macam qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra. Okey, tengok pada contoh dia sama juga. Qalqalah akbar ni terjadi apabila huruf qalqalah berada di hujung ayat yang berbaris dan mesti bertanda syaddah. Sabdu. Dia ada sabdu. Okey. So, jadi cara bacaan dia, akbar ni qalqalah dia sangat besar. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab. So, dia ada delay sedikit lah dalam 1 second macam tu. Sebab dia ada syaddah. Dia kena syaddahkan dia, tasdidkan dia ni. Wa tab. Dia tak boleh wa tab. Tak boleh berhenti terus. Wa tab, tak boleh. So, dia ada syaddah, dia ada sabdu kat situ. So, kena beratkan sikit ataupun kena tekankan sedikit di tanda sabdu tersebut ataupun syaddah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Baru akhir sekali barulah bunyi dia punya lantunan ataupun qalqalah. Okey. Okey, saya rasa itu sajalah perkongsian saya pada pagi ini. So, saya harap tuan-tuan dan puan boleh faham cara mengenal huruf qalqalah yang 5 tu. Okey, formula dia adalah baju dah kotor. Ingat baju dah kotor, ingat huruf qalqalah. Okey. So, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan boleh mempraktikkan bacaan hukum tajwid dalam Al-Quran. Okey, moga-moga kita mendapat manfaat daripada video yang pendek ini, yang ringkas. Saya akan sharekan, insya-Allah akan sharekan lagi video-video yang lain iaitu berkenaan dengan hukum tajwid. Insya-Allah tuan-tuan boleh tengoklah channel saya. Jangan lupa like, subscribe dan juga share dan komen di bawah di channel saya. InsyaAllah, so pesanan saya, moga-moga sahabat-sahabat di luar sana, janganlah kita tinggalkan sepatah ataupun satu ayat ataupun sepotong ayat Quran, kerana Al-Quran ni adalah mukjizat, dan juga fadilat Al-Quran ni adalah boleh menghindari diri kita daripada pelupa ataupun nyanyuklah. Okay. Kalau kita tak boleh baca Al-Quran sehelai sehari, kita bacalah separuh, kan, pun jadilah. Yang penting setiap hari tu kita menyebut ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah.
So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.